Payung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita sampai pada ayat 28 dan 29 dari surah Yasin. Buka tafsir Ibn Katsir pada jilid ke-8 muka surat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal itu satu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba kesemuanya mati. Di sini kita telah huraikan bagaimana Habib An-Najjar dan orang yang seangkatan dengannya yang mati syahid mempertahankan Islam, mereka ini menjadi golongan mukramin. Kata Sufyan As-Sawri daripada Asim Al-Ahwal daripada Abu Mijlas, apa yang dimaksudkan dengan mukramin itu maknanya orang yang dimuliakan. Kerana keimanan, keteguhan, maka dihapuskan segala dosa, ditinggikan darjat, diletakkan tempat orang yang paling tinggi di sisi Allah SWT. Itu salah satu maksud yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam Nukat wal Uyun. Kemudian Allah menyatakan, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sudah dia wafat itu, dimati syahid itu, satu pasukan pun dari langit, dan tidak layak untuk kami menurunkannya. Jadi Allah memberitahu kepada kita, dia menghukum kaum yang degil itu kerana pembunuhan yang mereka lakukan terhadap utusan-utusan Allah dan juga pendakwah-pendakwah itu. Kerana mereka mendustakan rasul-rasul, membunuh para walinya, maka Allah menegaskan dia tidak akan menurunkan malaikat untuk membinasakan mereka. Akan tetapi satu yang dilakukan, ditetapkan oleh Allah untuk mereka, iaitu as-sayhah. Tak ada satu siksaan yang besar yang Allah turunkan, sama ada burung ababil ke, ataupun datang banjir seperti zaman Nabi Nuh ke, tidak. Yang Allah utuskan hanya satu pekikan saja. Kata Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsirnya Aisyul Tafasir, antara para ulama tafsir muhdatsin, beliau mengatakan bahawa mungkin yang melakukan pekikan itu adalah malaikat Jibril ataupun malaikat-malaikat yang lain. Dan telah saya huraikan di awal-awal dahulu, setengah mereka mengatakan tempat ini adalah Pompei yang berada di Itali, bahawa apa yang dikatakan di Antakya seperti kata Jamaluddin Qasimi itu kurang tepat, kerana tempat itu tidak pernah menyaksikan kemusnahan. Kalau kita baca ayat ini menunjukkan kemusnahan yang besar berlaku sebenarnya. Jadi para ahli tafsir mengatakan Allah mengutuskan kepada mereka Jibril, dan dia mengambil dua tiang pintu gerbang kota tersebut, berteriak satu kali, maka tidak ada satu pun yang tinggal, semuanya hancur. Dalam kuliah yang lalu saya dah huraikan kepada tuan-tuan ayat-ayat yang menceritakan tentang azab Allah SWT turunkan. Antara azab ini dipanggil azab hissi, iaitu azab yang turun secara fizikal dan kesannya nampak. Ini termasuklah contohnya al-gharaq wa tufan, contohnya banjir besar yang berlaku pada zaman Nabi Nuh. Kita baca surah Al-Ankabut dan surah-surah yang lain. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa'akhazahum tufan wa hum zalimun. Kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya, lalu dia duduk berdakwah selama 1000 tahun kurang 50. Maka mereka telah pun dikenakan azab tufan, banjir besar. Tufan ni bahasa Arab merujuk pada banjir yang besar, fayadan. Kemudian Allah menceritakan juga kepada kita bagaimana Fir'aun ditenggelamkan dalam air. Fa'akhaznahu wa junudahu fanabadhnahum fil yam fanzur kaifa kana akibatul zalimin. Dan surah Qasas ayat ke-40. Kami kenakan dia dan juga tentera-tenteranya, kami bantai mereka dalam air laut itu, dan lihatlah kesan kepada mereka yang berkelakuan zalim. Dalam kes Sabak pula, kita baca dan contohnya surah Sabak ayat ke-16. Fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal 'arim وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Oleh kerana kedegilan, kebejatan, penyimpangan mereka lakukan itu, berpalingnya mereka daripada ketetapan Allah SWT, maka kami kenakan untuk mereka satu banjir besar, pecah empangan itu. Dan kebun yang sama ini indah, syarat dengan buah-buahan, semuanya tinggal buah-buah yang tidak boleh dimakan, sedikit saja buah bidara yang ada. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi ilal kafur. Itulah balasan kami kepada yang kufur, maka ada tak balasan lebih baik daripada itu untuk si kafir. Dan ada juga berkaitan dengan rih, iaitu angin.
bila Allah ceritakan kepada kita dalam surah Fussilat ayat ke-15 hingga 16. Fa amma adum fastakbaru fil ardi bighairi haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Ni kaum Ad yang dulu besar dan kuat, mereka mengatakan dengan penuh kedegilan dan juga bongkak, siapa lebih kuat dari kami? Maka Allah Taala menjawab, apakah mereka tak melihat Allah menciptakan mereka? Allah lebih kuat daripada semua ini. Apa yang mereka sangkakan? Mereka ni memang ingkar pada perintah Allah SWT. Maka begitu juga Allah mengirimkan batu-batu. Contohnya surah Al-Ankabut ayat ke-40. Fakulan akhazna bi dhanbihi faminhum man arsalna alaihi hasiba. Semua orang dah dikenakan dengan dosa mereka lakukan. Antara mereka ini yang dikirim kepada mereka di batu. Batu-batu menghempak mereka. Kita juga baca kisah batu ni berlaku kepada Ashabul Fil. Surah Al-Fil yang semua kita menghafalnya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Itu juga Allah Taala kenakan hukuman kepada mereka yang degil ini. Al-ju' wal 'atash wa dhiqul arzaq. Ini kelaparan dan juga kehausan, dahaga dan juga sempitnya rezeki. Ini contohnya Allah menceritakan dalam surah An-Nahl, surah Lebah. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. Allah bawa contoh pada satu tempat yang asalnya kaya raya, tenang, aman, datang rezeki melimpah ruah daripada semua penjuru, lalu mereka kufur pada nikmat Allah, maka Allah kenakan untuk mereka, menyelaputi mereka dengan kelaparan dan ketakutan atas apa yang mereka lakukan. Juga azab ini disebut oleh Allah dalam bentuk yang kelima, iaitu ditenggelamkan di muka bumi, seperti yang berlaku pada Qarun dalam surah Al-Qasas ayat ke-81. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Kami tenggelamkan Qarun ini dengan rumahnya sekali dalam bumi, tak ada siapa yang dapat membantunya. Ini rupa-rupa azab yang Allah SWT turunkan. Begitu juga saya jelaskan sebelumnya tentang Al-Maskhu. Al-Maskhu ni itu tahwil surah ila ma huwa aqbah minha. Allah pernah menukarkan rupa manusia menjadi rupa binatang. Contohnya dalam surah Al-Ma'idah, qul hal nunabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada tawut. Ulaika syarrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Ini adalah golongan yang pernah Allah tukar mukanya menjadi beruk, babi dan juga penyembah-penyembah berhala. Dan yang kita bincangkan ini sayhah. Sayhah ni juga disebut dalam beberapa tempat daripada Al-Quran. Contohnya surah Hud. Wa akhazal ladzina zalamu sayhah fa asbahu fi diyarihim jathimin. Lalu orang-orang yang zalim itu ditimpa oleh pekikan, maka mereka menghadapi hari pagi besok dalam keadaan bergelimpangan, mati habis semuanya. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran, bahawa sayhah ini adalah sayha bihim famatu wa qila saha bihim Jibrilu wa qila ghairuh wa qala aidan kanat sayhatan syadidatan khala'at qulubahum. Ini perkataan sayhah dalam Quran berulang beberapa kali. Yang paling banyak disebut dalam surah Yasin ini, iaitulah dijeritkan kepada mereka sama ada Jibril dan malaikat-malaikat lain, dan suara pekikan yang sangat kuat itu sehingga mencabut, menggugurkan hati-hati mereka. Tuan-tuan ni boleh kat sekalian. Jadi menceritakan tentang azab yang pernah Allah turunkan ni juga kalau kita baca, iaitulah antara azab yang diturunkan juga adalah al-azab al-ma'nawi. Juga Allah pernah kenakan azab bersifat, dipanggil tadi, kalau tadi eksternal, nampak kat luar, kesan fizikalnya, tetapi ada juga azab bersifat ma'nawi, siksaan yang datang dalam bentuk dalaman. Jadi ini antara yang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ini. Topik ini tuan-tuan saya sentuh untuk tuan-tuan faham. Ini satu pendekatan namanya tafsir maudhu'i. Kita petik ayat-ayat yang berkaitan dengan azab ini untuk dibincangkan dalam satu kursus, satu daurah. Ini pendekatan dipanggil sebagai maudhu'i. Tuan-tuan dibaca tafsir maudhu'i sebagai contohnya, antara ditulis oleh Prof. Datuk Dr. Zulkifli Yusof Hafizahullah, Datuk Dr. Zaini Ujang. Boleh baca tentang tafsir maudhu'i ini untuk kita memahami konteks ayat-ayat azab yang diturunkan oleh Allah SWT untuk dikumpulkan satu munasabah, dibincangkan. Quran ini dia ibarat satu hidangan lazat, makdubah. Makdubah ni hidangan yang lazat. Kalau kita pergi sebagai contohnya satu open house, ada di sini mi hun sup, di situ ada nasi ayam, di situ ada nasi dagang, di situ ada sate, ada bagai-bagai. Kita boleh menikmati semua itu sekaligus, ataupun bila kita makan nasi ayamnya ini disiplin dia. Ini benda yang kita makan, tak campur benda lain. Tak boleh pula kita pergi ambil asam untuk makan dengan buah, letak pula dalam, sebagai contohnya nasi ayam. Maka ini mungkin tak berapa tepat dari sudut narakan, boleh saja, tapi dari sudut ketersusunan disiplinnya, dia dalam konteks bila dia tarik keluar dalam satu-satu bab itu, maka jadi dia tafsir maudhu'i. Jadi itulah ibarat Al-Quran. Bila kita baca surah Al-Baqarah, ada kisah tentang Yahudi, ada kisah tentang munafiqun, ada kisah tentang bapa dan anak Nabi Ibrahim dan Ismail itu, ada cerita tentang jihad, ada cerita tentang pesaka, ada cerita tentang muamalah.
Maka itulah letaknya Ma'dubatul Quran, Quran sebagai satu hidangan yang menghidangkan buat kita berbagai-bagai perkara. Maka kembali kepada bentuk azab bersifat maknawi ini yang pernah berlaku kepada manusia, yang Allah nyatakan surah Al-Baqarah contohnya, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil ithmi wal 'udwan wa ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian sikap kamu ni membunuh sama sendiri, menghalau orang lain keluar daripada tempat kamu, melakukan perkara-perkara yang mungkar, bil ithmi wal udwan, pemusuhan. Maka lalu Allah nyatakan, apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab menolak yang lain? Dan balasan kepada orang berkelakuan demikian adalah kehinaan di dunia. Ini juga satu azab daripada Allah SWT. Mana-mana bangsa yang ingkar perintah Allah akan ditimpa penyakit khizi ini, kehinaan. Ini dapat kita lihat orang Arab itu berapa ramai jumlahnya, beratus-ratus juta, campur dengan Mesir, Iraq, Jordan dan beberapa negara Arab yang lain. Tapi takkanlah tak boleh lawan umat Yahudi yang bilangannya tak sampai pun berapa juta itu. Kalau berhimpun Yahudi keseluruhan dan dunia, tempat itu tak dapat dibandingkan dengan ratusan juta orang-orang Islam yang ada di kalangan orang Arab sahaja, tak masuk orang Islam di tempat yang lain. Tapi tak boleh buat apa-apa ke? Inilah di antara azab yang Allah berikan kepada kita bila kita menceritakan tentang azab berlaku kepada kaum menentang Habib An-Najjar ini. Ia juga boleh berlaku kepada kita, kerana kaedah yang kita pelajari dalam Al-Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pengajaran dalam penelitian kepada Al-Quran, ia berlaku untuk semua zaman, untuk dikaitkan, bukan untuk dibataskan pada sesuatu waktu penurunannya semata-mata. Maka dengan demikian kita akan melakukan hajrul Quran, iaitu meninggalkan Al-Quran. Juga antara azab yang Allah berikan di sudut maknawi ini fadihah. Fadihah ini maknanya dibukakan keaiban-keaiban yang dilakukan itu. Contohnya kita baca dalam surat Taubah, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Orang munafik ini berusaha untuk menyembunyikan hakikat diri mereka, iaitu penentangannya, kekufurannya, tetapi Allah Taala sentiasa mendedahkan keaiban-keaiban mereka itu. Ini adalah satu tekanan untuk mereka yang bersifat dengan sifat nifaq, bahawa Allah akan mengazab orang yang munafik ini, kok mana pun akan terdedah juga keaiban dan kejahatan yang besar dalam diri mereka. Lagi tuan-tuan, berkenaan azab ini yang Allah berikan, jangan kita baca ayat ini setakat itu dan tidak perasan ia boleh mengenai diri kita. Kerana antara azab bersifat maknawi yang juga berlaku kepada orang Islam pada hari ini, iaitulah al-ihana. Al-ihana ni maknanya satu penghinaan yang Allah berikan. Berulang-ulang dalam Al-Quran kita dapat lihat perkataan muhina ada, muhana ada. Contohnya yudha'afu lahumul azab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ini surah Al-Furqan menceritakan tentang orang yang sentiasa melakukan dosa besar tanpa bertaubat. Nanti kita akan lihat tentang sifat-sifat ini yang mengundang kemurkaan Allah dan azabnya turun bukan saja kepada kafirin tapi juga kepada mukminin, fasiqin. Kita nak menghindari sifat-sifat itu kerana kita mempelajari Al-Quran dan hendak supaya sifat-sifat yang baik itu kita ambil dan sifat-sifat buruk itu kita letak sempadan, jangan mengharunginya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.